Alright, Cik Puan Ibah, mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Puan perkenalkan diri Cik Puan, apa Cik Puan buat dan apa masalah yang Cik Puan hadapi sekarang. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Faiz sebab memilih saya untuk sesi ini. Okey, pertama saya seorang penulis upahan. Okay. Saya menulis bagi pihak orang lain. Salah Okay. satunya saya menulis untuk posting di Facebook page, menulis artikel, menulis buku klien, dan juga artikel untuk website untuk Telegram, semua berbentuk penulisan. Faham. Okay. Cuma masalah saya sekarang Tuan Ali boleh Imran. Betul. Ya, betul. Dialah orangnya. Okey, Cik Puan Ibah, apa masalah Cik Puan hadapi sekarang? Okey, masalah saya tak berani nak start. Saya Tak ada berani nak start, permintaan. kenapa tu? Dia macam nak susun modul tu saya tak pandai. Faham. Contohlah macam Tuan Pak Is cakap, susun daripada macam mana kita start, kita mulakan nak menulis tu. Sebenarnya saya dah kumpulkan audiens untuk saya share macam mana cara menulis dengan mudah di media sosial. Okey. Dah ramai dah lah yang daftar dan saya ambil database guna on page yang free 3 bulan tu. Okey. Dah dekat 60 orang yang daftar dan join. Cuma bila saya buat survey, diorang bukan nak belajar menulis sangat. Dia lebih banyak nak tahu macam mana nak dapatkan idea content. Okay. Kalau idea content, itu pun saya tak ada masalah lah. Macam contoh boleh dapatkan 30 idea dalam masa 10 minit. Macam tu. Okay. Cuma saya keliru mana satu saya nak mulakan dulu. Tapi benda tu berkait bila dah dapat idea, nak menulis tu pula. Faham. Okey, kita mulakan macam biasa. Siapa Cik Puan punya target market? You punya target audience ni siapa? Okey, target audience saya usahawan yang menggunakan media sosial, terutamanya Facebook lah. Okey, FB. Okey. Lagi? Ada lagi ke? Berumur dalam 30 hingga 45 tahun. Okey, itu tak apa. Itu tak apa. Itu satu masalah yang saya nampak bila kita bercakap tentang target market kan. You memberikan saya apa yang you akan letak setting dekat Facebook Ads. Yang selalunya orang akan buat. Okay. Which is saya faham. Bagi saya benda tu you kena simpan internally. Daripada segi umur, demografik you kena simpan internally. Bukan kita tak nak berkongsi dengan orang, tapi benda tu subjektif. Gitu lah. Okay. Tapi yang penting yang ni lah, usahawan Sokmed ada lagi tak ke? Kalau untuk servis, lebih kepada trainer. Macam saya offer servis penulis tu, trainer lah yang selalu buat video, yang selalu ada kelas atau seminar sebab dia orang tak ada masa untuk menulis. Okay, so you ada saya boleh. Silakan. Sorry. Kelebihan saya boleh menulis ikut gaya bahasa dia. Faham. Okey, lagi? Ada apa lagi nak tambah? Kalau untuk sales skills tu, itulah yang usahawan tadi lah. Okey, so berdasarkan apa yang Cik Puan dah beritahu kat saya, tadi Cik Puan dah start dah kumpul you punya database, betul? You punya prospek. Betul. Kemudian sekarang ni dalam group tu, prospek tu kata, oh Kak Miu tak nak ni, Kak Miu nak ni, betul? Dia tak adalah cakap tak nak, semua saya tanya apa masalah sebenarnya sebelum nak menulis. Dia selalu cakap, ramai yang jawab tak tahu nak cari idea untuk menulis. Cari idea konten, idea konten. Faham. So, akan menjadi isu dalam you punya value ladder nanti kalau you start dengan benda tu. Macam mana? Adakah akan menjadi isu untuk bawa orang-orang ni mengikut you punya value ladder you kalau you start dengan berkongsi tentang macam mana nak generate idea content? Saya rasa tak ada isu. So, sebab dia berkait.
berkait. Okay. Kalau basically Cik Puan sendiri kata tak ada isu, you boleh start je dengan benda tu. As the first step. Okay. Okay, sebab Cik Puan sendiri sebut, dia berkait, bermaksud macam mana cerita pun, dia akan sampai kepada tempat yang sepatutnya, betul tak? Ya, betul. Okay, so itu yang pertama. Yang keduanya adalah, itu benda yang orang nak. Dia ibarat macam kalau kita pergi dekat hospital, kita kata kat doktor, saya sakit perut. Doktor kata, okay tak apa, makan ubat sakit untuk sakit lutut. Memang tak boleh lah. Kita nak sakit perut. So dia kena bagi dekat itu ubat sakit perut. Sebab the first thing yang you nak kena buat sekarang adalah menunjukkan dekat orang-orang tu, you boleh selesaikan masalah dia. Okay? Dalam kes usahawan Sokmed, you nak ajar dia macam mana dia buat, dia boleh buat konten sendiri. Okay. Cuma dekat sini lah, isu yang ramai orang hadapi lah, dia sendiri tak tahu apa yang dia nak orang tu boleh buat. Okay. Dalam kes Cik Puan ni, untuk you punya audience ni, usahawan Sokmed ni, apa end goal dia? Kalau dia dah lalui, kalau kata dia. Tapi sebelum tu, kalau korang nak tahu macam mana nak tukarkan korang punya skill kepada info produk, e-book ke, courses ke, kelas dan sebagainya, dan memastikan korang boleh buat sekali saja dan jual berulang kali, minggu depan saya akan buka pendaftaran untuk Sell Info Product Challenge selama 5 hari, 90 minit sehari. Saya akan bersama dengan korang yang mana saya akan kongsikan 5 perkara, satu hari satu perkara, untuk menyelesaikan masalah korang yang dah lama fikir macam nak mula menjual skill tapi tak tahu macam nak tukarkan kepada e-book ke, kelas ke, courses, coaching program dan sebagainya. Saya akan guide korang step by step, dan kalau korang nak tahu, iuran untuk 5 hari ni sebenarnya 197. Tapi kalau korang mau daftar kepada waiting list dengan link yang ada dekat description, korang akan dapat diskaun RM100 pada hari pendaftaran nanti. Pastikan korang join waiting list sebab program ini mungkin boleh mengubah kehidupan korang. Now, on to the video. Kata dia start kat sini, kan? Kat sini, dia start dekat sini. Saya dah tak tahu okay, orang lidi macam mana. Dia sampai atas ni. Dekat sini apa dia dapat? Okay. Yang banyakkan yang join dalam saya punya kolam tu, dia saya mula dengan saya nak share macam mana saya menulis dengan mudah di media sosial. So tu yang menulis dengan mudah dengan media sosial. So maknanya mungkin dia punya goal kat atas tu dapat menulis. Ke macam mana? Okay. So sekarang ni usahawan Sokmed ni dia ada bisnes sendiri, betul? Betul. Okay. Apa tujuan dia nak menulis dekat Sokmed? Okay. Nak dapatkan jualan lah kan? Jualan. Okay. At the end of the day, sampai dekat atas ni, dia mesti something related dengan dapat sales ataupun dapat profit. Tak salah apa benda kan. Okay. So you kata dekat sini, let's say lah bahasa mudah dia, sales dia naik. Okay. Dekat sini dia kata idea. Dia tak ada idea. The first step dia tak tahu nak menulis, dia tak ada idea. So dia kata, okay, nah, satu e-book, contoh, 50 idea marketing. 50 idea menulis konten. Contoh dekat sini. Which is kalau orang baca, selesai masalah yang pertama. Dia tak tahu nak menulis macam mana. Tak ada idea. Okay. Dia dalam kita punya bidang menjual skill ni, bila kita dah selesaikan satu masalah, dia akan datang lagi satu masalah. Okay. Selepas dia dah ada idea nak menulis, apa masalah yang selalunya dia akan hadapi lagi? Untuk susunan, kalau daripada saya lah, bila dapat idea, susunan idea konten tu adakah yang ni untuk nak dapat share banyak ataupun ini untuk dapat sales, convert to sales? Ini just untuk bina trust? Macam tu. Okay. Maknanya jenis konten lah ataupun klasifikasi konten. Betul? Saya setuju. Okay. Sekarang awak dah tahu. Awak dah ada idea. Tapi awak tak tahu sama ada idea awak ni, adakah konten yang awak nak buat ni akan menghasilkan jualan, menghasilkan engagement, ataupun sekadar orang akan lalu tekan like dan orang akan biarkan. Dan konten awak tu akan masuk bersama-sama dengan konten-konten yang kita panggil sebagai konten tak dipeduli. Kalau awak nak tahu mana-mana jenis konten yang sesuai untuk awak, saya ada satu kelas yang mana kita akan kongsikan macam mana kelas itu awak akan pelajari macam mana konten yang sesuai untuk ni, konten yang sesuai untuk ni, menggunakan idea-idea konten yang awak dah ada. Faham tak? Contoh dia.
So dia dah selesai masalah ni, ada satu masalah dia tak tahu konten apa yang selesai apa. Selesai masalah ni. What is the next step? Apa lagi masalah lain? Apa lagi ya? Apa lagi? Okay, so dia dah ada idea, dia dah tahu jenis konten apa yang sesuai berdasarkan idea tersebut. Tengok balik you punya experience. Sorry. Okay. Sebab saya merujuk kepada klien kan sebelum ni. Betul. Jadi maksudnya kat sini saya kena bayangkan benda ni untuk diri sendirilah kan. Untuk klien pun tak ada masalah sebab apa? Apa yang klien, okay. Contoh untuk dengan klien pun the first step kena ada idea, betul tak? Betul. Lepas dah ada idea, contohlah saya Cik Puan punya klien. Cik Puan kata, okay, first kali kita kena fikirkan idea apa susah untuk buat konten. Okay, kemudian dah dapat idea. Cik Puan akan bagi tahu kat saya, okay, idea ni akan jatuh dalam konten sales. Idea ni jatuh dalam konten engagement. Betul tak? Betul. Sama tak proses dia? Okay. Nampak tak? Faham tak maksud saya? So sebenarnya apa yang Cik Puan buat dengan you punya klien sama dengan itu. Sama apa you akan ajar. Sebab tu saya kata orang boleh buat, boleh jual dia punya skill sebab you dah ada experience dengan klien. Okay, so what is the next step? Okay, dengan klien, lepas dah ada idea, you dah bagi tahu kat klien, okay, konten ni untuk jenis ni. What is the next step? Nak susun konten tu mengikut jenis dia. Okay, kat sini. Lepas barulah dia kena menulis lah. Start menulis. Maksudnya selepas jenis konten tu buat jadual. Jadual maksudnya konten apa dulu, atau konten tu engage dulu, atau konten tu yang share banyak, lepas tu baru terus masuk sale. Konten tu convert lah maksudnya. Susun lah panggil lah. Mantap. Sekarang nampak tak you nak keluarkan idea smart sebab you bayangkan apa yang you dah buat dekat you punya klien. Sebenarnya benda yang sama. Okay. Selepas dia dah ada jadual, apa langkah seterusnya yang you akan advise dekat you punya klien? Okay, bila menulis, dah start menulis lah. Okay, saya akan start menulis. Okay, so dia akan tamat dekat situ lah kan? Betul. Lepas tu barulah susun, masukkan dalam media sosial tu ikut yang kita dah susun jadual tu. Ada tak you tahu maksudnya dah post tu, ada tak macam you buat pengiraan data konten ni dapat sales banyak mana, konten ni dapat engagement banyak mana, ada tak? Selalunya yang sejak kebelakangan ni, klien akan, misalnya saya submit doc konten je. Bila saya submit konten, saya tak nampak, saya tak boleh nak tengok data tu. Cuma saya boleh tengok dekat media sosial dia banyak share ke ataupun dia banyak komen daripada ni ke, saya boleh tengok macam tu je. Okay, bila Cik Puan sebut kebelakangan ini, maksudnya sebelum-sebelum ni pernah tak buat macam tu? Sebelum ni tak pernah buat. Tak pernah buat. Okay. Tak apa, kita end dekat sini. Okay. So maksudnya bila dia follow, dia ada idea jenis, kemudian dia start buat. At the end of the day, sampai akhir tu dia akan dapat buat sales. Okay. So jelaslah, habislah dekat situ. Selesai lah value ladder untuk kelas ataupun course ke. So, basically dekat sini mengajar. Dekat sini buat kan. Okay. Tadi Tuan Ali Umar tanya soalan apa tah? Masalah. Adakah Puan Nusaibah punya value ladder untuk dapatkan klien untuk servis tulis buku dan value ladder untuk buat kelas sama atau berbeza? Cepat. Mana sekejap. Dekat chat box. Mana? Sini. Selalu guna Zoom. Okay. Sorry lah, Zoom mahal. Itulah. Gemi murah sikit. Okay. Adakah Puan Nusaibah punya value ladder untuk dapatkan klien untuk servis buku dan okay. Kalau untuk tulis buku tak. Buat kelas ni saya sebenarnya baru nak start kelas ni. Tu yang saya mula-mula terfikir nak start tu sebab beli buku. Buku ni lah, How Sell Your Skill tu lah. Faham. Terima kasih. Sama. Okay, kalau untuk tulis buku, servis untuk tulis buku tu kan tak sama sebab dia direct.
saya direct ikut apa yang saya nak. Faham. So berdasarkan soalan kelas tu akan melatih orang menjadi seperti Puan. Kalau ikut bela dia ni, ya. Betul. Kalau kelas jadi penulis upahan saya dah pernah buat lah. Dah batch kelima lah. Itu maksudnya buku hard copy tu, buku fizikal tadi cerita untuk tunjukkan otoriti. Tak kisah sebenarnya. Saya baru join satu kelas pagi tadi. Mentor saya, Dan Henry, orang luar negara. Dia cerita dia buat buku nipis je. Nipis gila. Aku geram dia tengok buku dia. Nipis je. Daripada buku tu, dia buat 2 juta. Sebab orang yang beli buku tu, jadi dia punya klien. 2 juta buku nipis je. Nipis dia macam mana? Nipis lagi daripada buku saya. Senang cerita dia. Nipis lagi. Dia panggil microbook. Microbook. Nipis lagi daripada buku tu. Nipis lagi. Kalau tuan-tuan rasa buku tu nipis, nipis lagi. Dan dia cerita tentang satu benda je. Saya cerita tentang full framework ni, satu benda je. Dia buat 2 juta. Apa dia ajar dalam kelas tu adalah buat buku yang nipis supaya orang nak tahu the next step, which is bijak gila. Macam ni supaya orang nak tahu the next step. Sebenarnya tak kisah, digital pun boleh, fizikal pun tak apa. Tapi fizikal, emotional impact dia lain. Contoh macam Tuan Ali Imran tunjuk buku tadi kan. Dia lain perasaan dia. Impact dia lain. So kalau boleh buat fizikal silakan. Tapi fizikal ni costing kan. Tapi sekarang dah banyak murah. Ada banyak tempat offerkan satu buku RM5 untuk bawah 100 surat. Cukup lah. Okay. Tadi saya nak cakap tentang apa tadi ya? Harga. Okay. Harga boleh dibandingkan dengan value, hours, kemudian based on paling penting bagi saya problem solve lah. Minggu lepas saya bagi tahu dekat Tuan Fadzrul ada kan. Saya cakap dekat dia, doktor pakar bedah dibayar mahal. Bukan saja sebab experience, tapi masalah yang diselesaikan. Okay? Doktor biasa takkan boleh buat kerja macam doktor pakar. Bedah. Okay? Dia dibayar berdasarkan masalah yang dia selesaikan. So dalam kes Puan ni, saya akan letak je. Saya sekarang nak berubah tau. Saya tak nak jadi orang cakap, cuba buat. Saya cakap macam ni. Buat terus macam ni. Sebab ramai orang bila saya cakap cuba buat macam ni, dia akan cakap, tuan. Okay, buat macam ni. Contoh, untuk idea ni saja, letakkan di antara 19 ke 97. Untuk dekat sini. Ini harga yang orang rasa macam boleh keluarkan dompet on the spot untuk bayar. Okay. Untuk atas ni, kita akan ambil 5 ke 10 kali ganda daripada dia. Okay. Ni, saya akan tulis. Kemudian mungkin 197 ke 397. Ni. Atas ni, jadual. Nak buat jadual ni susah je buat. Untuk lain, susah nak buat. Jadual tu? Ya, susah nak buat. Dia sebenarnya saya tidak susah bila dia tahu jenis tu. Tahu jenis. Tapi kalau masa mula-mula nak start buat tu susah. Nak pecahkan jenis tu yang susah. Okey. Pecahkan jenis dia yang susah. So, kalau kata buat jadual ni, you tak boleh sekalikan sebab kalau dia dah tahu jenis pun tapi dia tak tahu susunan jadual, tak boleh tak? Oh, okey. Okey. Betul. Saya akan buat macam ni. Jadual ni, you tambahkan, dia akan start boosting kan? You tambahkan dengan sesi. Sesi ni macam mana? Orang tu dah post, mungkin kalau saya akan charge kat sini 697 ke 997 untuk akses setahun. Membership. Buat membership setahun bayar 1,000. Apa dia akan dapat? Dia akan tahu macam mana nak buat jadual. Kemudian setiap minggu ataupun sebulan sekali lah kurang-kurang, pilih seorang daripada ahli itu, you
Buat macam saya buat sekarang ni, tengok konten ni kata, okay ni tak boleh macam ni, tak betul, buat macam lain. Minta tunjuk jadual ni salah, buat lain. Sesi macam tu. Dia menyelesaikan masalah sangat besar. Tapi price range ni, dalam range ni lah. Okay, unless kalau you tahu usahawan macam mana. Kalau kata usahawan tu dah buat 5 angka sebulan, most likely boleh charge mahal, tapi most likely juga dia nak lalui benda ni susah. Dia dah ada team. Okay. Kebanyakan dekat sini, insurans yang buat 4 angka sebulan lah. Insurans, dropship dan sebagainya. Okay. So, range ni maksimum lah bagi saya yang you boleh charge. Okay. Soalan seterusnya. Ni, jelas eh? Jelas. Okay, soalan seterusnya. Saya rasa tak ada apa. Betul? Ya. Boleh buat tak? InsyaAllah boleh. Dia kena start je sebenarnya. Ya, kena start saja. Dan saya minta dalam masa 30 hari untuk update saya balik apa yang you dah buat sebagainya. Saya akan menantikanlah update tu. Dan lagi saya akan PM lah untuk minta feedback daripada session ni. So kita bincang kemudian lah. Okay. Sebab selalunya sesi macam ni, saya akan charge paling-paling pun lah 500 untuk sejam. Tapi sebelumnya saya akan charge 2,000. Nampak? Sebab saya menyelesaikan masalah ni. Besar ni masalah saya selesai ni. Betul tak? Besar tak masalah saya selesaikan? Okay. Betul. This is your business yang you boleh buat, you kena buat. Okay. Baik. Masalah yang you mungkin hadapi adalah nanti nak bawa orang lalui benda ni. Maksudnya dia dah ambil idea ni, macam mana yang you nak conveykan ayat ataupun nak sampaikan message kat dia yang dia kena ambil jenis pula. Okay, dan semua ni kalau boleh jangan buat benda sama. Jangan ibu punya semua, jangan. Saya akan start mungkin dengan ibu ataupun buku. Kemudian jenis ni mungkin buat kelas. Yang ini buat inner circle ataupun membership ataupun group coaching setahun. Saya akan buat macam tu. Sebab kalau you buat ibu je semua, tak nampak macam berbeza. Tak nampak value dekat situ. Nampak simple. Okay. Dan untuk idea ni, plan Cik Puan sekarang nak buat macam mana? Untuk ibu ke apa ke? Okay, yang idea tu, saya memang nak terus kelas. Sebab saya ada janji nak cuba bagi satu, macam mana nak cari, nak kembangkan idea jadi 30 idea tu dengan buat video secara percuma lah. Tapi saya pilih satu je dulu, maksudnya dia nampak kat mana nak pecah. Lepas tu saya nak bagi percuma lah dulu. So at least dia nampak kat situ, bukan cakap sajalah. Okay. Kalau dengan menghadiri kelas tu, habis saja kelas tu, you dah dapat idea lah untuk nak buat konten apa, betul? Ya. Okay. So, Cik Puan kena pastikan sebab Cik Puan berkelas, dekat hujung kelas tu, you jual terus the next step. Okay. Okay. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau you boleh jual dalam kelas tu, the next step, maksudnya idea tu dah betul. You dah validate you punya idea. Yang orang memang ada masalah, tak tahu macam mana nak klasifikasikan konten dan perlukan bantuan. Which is kat sini tak kisah you nak buat apa. Course ke, kelas lagi ke, tak kisahlah apa benda pun. Tapi you kena jual dulu sebelum benda tu ada pun. Ini style saya. Saya suka jual dulu sebelum benda tu ada. Maksudnya macam mana? Jual dulu sebelum ada? Okay. Tahu tak, buku Seller Skill tu, masa 300 orang place, masa pre-order tu, buku tu tak di-print lagi pun. Oh, okay. Okay. Konsep pre-order lah. Dan dengan cost pun sama. Cik Puan follow ni tak? Follow Tuan Hakim Azizan dengan Uncle Tiger tak? Ya. Follow. Beli tak berapa daripada diorang? Ya? Tak ada Jelas Tak ada. Okay. Jangan risau. Cik Puan boleh PM saya bila beri masa. Tapi saya akan beri masa 30 hari lah sebelum saya
akan minta kita meet balik untuk kita bincang balik apa yang Cik pernah buat, apa result yang dia dapat. Saya yakin you boleh dapat result. Saya yakin you nak tarik 100 orang masuk kelas ni pun boleh. Dengan yuran let's say you nak charge RM50. Boleh, saya yakin. Cuma satu benda je tak boleh. Kalau you tak buat. Tak buat, tak boleh. Okay? Things only don't work if you don't do the work. Tu je.